Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Adakah anda semua sihat? Okey, apa yang anda lakukan sepanjang PKP ni? Jaga kesihatan, jaga SOP dan sebagainya. Okey, baik. Ramai yang minta saya untuk saya kongsikan berkaitan dengan pokok Urarqah, pokok Yahudi. Apakah pokok Urarqah yang sebenarnya? Baik, kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah kalian orang Islam memerangi Yahudi, dan kemudian akan ada batu dan kayu yang mereka akan berkata di belakangnya ada Yahudi, iaitu wahai Muslim, wahai orang Muslim, inilah Yahudi di belakang aku, maka datang bunuhlah mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau kama qala. Ini bila kita dengar kisah ini, nanti satu saat nanti orang Islam akan bersatu ke semua negara-negara Islam yang mentauhidkan kalimah la ilaha illallah akan bersatu di bawah satu payung, di bawah satu panji, yang mana kita ni orang Islam akan memerangi habis-habisan ke semuanya orang Yahudi, akan berperang. Itu dah saya ceritakan dalam video sebelum ni. Maka bila mana kita berperang dengan orang Yahudi, maka sampai satu detik orang Yahudi ni kalah dalam peperangan, maka mereka terus lari menyorok dekat sana, menyorok dekat sini dan sebagainya. Kerana apa? Kerana takut. Memang sifat Yahudi ni takut. Dan kita boleh tengok bagaimana dekat Palestin, hanya melawan anak kecil sahaja, tapi mereka menggunakan kekerasan, menggunakan senjata api dan sebagainya. Jadi apabila mereka ni sudah lari, menyorok dekat sana, menyorok dekat sini apa sebagainya, disebabkan mereka takut dengan Islam, maka bila mana mereka menyorok di semua batu, di semua kayu, maka ke semua batu dan kayu itu akan berkata-kata, akan bercakap, wahai Muslim, di belakang aku ni ada Yahudi, maka datanglah bunuhlah. Kenapa Nabi menyebut batu dan kayu? Maka ada para ulama mengkaji, batu dan kayu di antara sumber ataupun bahan yang paling banyak di atas muka bumi. Bagaimana kita buat rumah? Asas yang daripada batu, asas rumah ada yang daripada kayu. Bagaimana orang buat kerusi? Asalnya daripada kayu dan sebagainya. Jadi bila mana orang Yahudi menyorok, maka ke semua batu, ke semua kayu akan berkata di belakang aku ada Yahudi. Kecuali satu pokok sahaja yang tidak akan bercakap, hanya diam sahaja bila ada Yahudi di belakang dia. Itulah pokok Urarqah. Pokok Urarqah inilah tidak akan bercakap. Pokok Urarqah inilah tidak akan berkata-kata bila mana ada Yahudi menyorok dekat belakang dia. Dan kita boleh tengok bagaimana dulu mereka orang Yahudi ni, orang Israel ni buat satu kempen menanam tanaman hijau. Tapi yang hairannya mereka menanam pokok Urarqah. Kenapa mereka tak tanam pokok rambutan, pokok durian dan sebagainya? Boleh makan, sedap lagi kan? Tetapi kenapa mereka ni memilih untuk menanam pokok Urarqah? Maka di sana ada di antara mereka rupa-rupa yang mereka ni mengkaji Islam, mengkaji hadis Nabi, mengkaji Al-Quran, dalam keadaan orang Islam sendiri pun tak tahu akan hadis Nabi ini. Bagaimana kita boleh beri saja orang luar mengkaji ilmu kita dalam keadaan kita sendiri tak nak kaji ilmu kita? Bagaimana kita nak bagi orang Yahudi belajar dalam ilmu kita, mengaji dalam ilmu kita, pergi menuntut ilmu dalam keadaan kita orang Islam tak menuntut ilmu agama kita sendiri? Sedihlah. Disebabkan itulah bila mereka mengkaji Islam, bila mereka mengkaji hadis, maka mereka mendapati ada pokok ini yang tidak akan bercakap dan tidak akan membantu Islam, maka mereka menanam. Kalau kita fikir logik, kenapa mereka hanya memilih pokok Urarqah sahaja? Disebabkan mereka percaya kepada hadis Nabi SAW, dan disebabkan itulah Allah murka, Allah marah kepada orang Yahudi. Kenapa? Kerana mereka mengetahui, dan mereka mengetahui akan kebenaran Nabi. Mereka tahu Nabi kita Nabi yang benar. Mereka tahu apa yang Nabi bawa adalah benda yang betul. Tetapi mereka memilih jalan kemungkaran. Mereka memilih untuk menentang Nabi. Mereka memilih untuk tidak beriman kepada Nabi. Itulah disebabkan Allah ni murka kepada golongan-golongan Yahudi, Israel dan sebagainya. Dan kita jangan hairan dengan hadis Nabi ni, kerana haiwan tumbuhan memang boleh bercakap. Kita ambil satu kisah bagaimana Nabi, satu hari Nabi berjalan, ada orang memanggil Nabi, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah." Bila Nabi pandang, tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang yang panggil Nabi. Tak ada seorang pun yang memanggil Nabi. Tapi masih lagi Nabi mendengar, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah." Maka Nabi mencari daripada mana suara itu datang. Rupa-rupanya Nabi dapati suara itu daripada seekor rusa yang ditambat, yang ditahan, yang seolah-olah baru sahaja ditangkap oleh tuan dia. Maka Nabi pergi kepada rusa tu dan Nabi tanya, "Kenapa dengan kamu?" dan sebagainya, "Apa yang kamu nak?"
Maka rusa tu mengeluh ataupun rusa ni menceritakan apa yang masalah yang sedang dia lalui, which is dia baru saja ditangkap oleh Arab ini, dan Arab ini boleh jadi nak menyembelih dia, nak makan dia, tetapi aku ada anak dekat dalam hutan tu yang aku tak beri susu lagi kepada mereka. Ini saya ringkaskan cerita lah. Dan Nabi melihat ada susu ni masih lagi mengembang, tanda susu tu belum lagi diberi kepada anak-anak rusa tu. Dan dia minta jaminan daripada Nabi untuk melepaskan dia sekejap, untuk dia pergi beri minuman susu kepada anak-anak di dalam hutan. Dan dia berjanji kepada Nabi, dia akan datang balik. Dia akan datang balik tempat yang mana ditambat, tempat mana ditahan. Maka Nabi dengan ihsan Nabi kata, kamu ni bukan milik aku, kamu ada tuan dia. Dan dia merayu lagi kepada Nabi. Maka dengan ihsan Nabi, dengan kasih sayang Nabi melepaskan dengan jaminan Nabi. Apa Nabi buat bila Nabi lepaskan? Nabi menunggu di tempat itu juga, tanpa bergerak. Nabi menunggu. Tak lama kemudian Nabi nampak daripada jauh rusa tu berlari dan susu yang asal tadi kempis dah. Sebagai satu tanda dia telah melaksanakan apa yang dijanjikan oleh rusa tu. Rusa tu telah melaksanakan janji dia. Kita berjanji kita buat tak janji kita, tapi rusa ni buat apa yang dijanjikan. Maka bila rusa tu sampai, Nabi tambak balik rusa tu, dan Nabi pergi jumpa Arab yang tuan milik rusa tersebut, dan Nabi kata Nabi nak beli. Maka Arab tu kata, kalau engkau ya Rasulullah nak beli, aku bagi free sahaja, aku bagi saja hadiah kepada kamu ya Rasulullah. Maka disebabkan itulah Nabi melepaskan dan Nabi membebaskan rusa tersebut. Rusa pun boleh bercakap dengan Nabi SAW. Dan sebab itulah bila kita bicara pasal hadis Nabi, kayu boleh bercakap, batu boleh bercakap, tak perlu hairan. Tengok juga kisah Nabi Sulaiman AS, yang mana Nabi Sulaiman memerintah angin, memerintah satu bumi, memerintah satu makhluk. Jin pun dalam bawahan Nabi Sulaiman AS. Tidak hairan bila mana kita dengar hadis Nabi yang kayu boleh bercakap, pokok boleh bercakap dan sebagainya. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih banyak yang stay daripada awal video dan hujung video. Dan saya doakan anda dapat apa yang saya kongsikan kepada anda, dapat ilmu yang saya sharekan kepada anda, dan kongsikan kepada orang lain juga. Kerana saya percaya sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang. Jadi kita ni nak jadi sebaik-baik manusia, kita beri manfaat ini kepada orang lain. Semoga orang lain pun dapat ilmu yang sama macam kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.